Selepas kenyataan celupa yang semakin memakan diri, Mat Sabu terus menerima kecaman pelbagai pihak. Biarpun diasak, beliau terus bersandiwara. Sama ada timbalan Presiden PAS itu sudah hilang ingatan atau buat-buat lupa. Mat Sabu dengan mudah memberi alasan tidak ingat apa yang diperkatakan dalam ceramahnya tempoh hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insya-Allah saya akan cuba membawa anda semua mendengar sebuah kisah yang agak menarik kaitan dengan pembicaraan yang melibatkan Presiden Amanah iaitu Tuan Haji Mohamed Sabu yang berhormat, di mana beliau telah didakwa masa berlakunya kes yang melibatkan secara mudahnya pembicaraan Bukit Kepong. Okey, bagaimanakah kisah ini bermula? Kita tahu bahawa tragedi Bukit Kepong ini satu tragedi yang telah menjadi satu sejarah dalam negara kita. Ia berlaku pada tahun 51 sebelum merdeka. Dan peristiwa itu bagi pihak Mat Sabu memang setiap kali kemerdekaan dia telah lama menceritakan kisah itu dalam ceramah-ceramah beliau. Sebagai seorang penceramah yang prolifik boleh katakan, seorang penceramah yang sering berceramah, yang saya memang dapat melihat setiap kali berlakunya ataupun dalam proses kita menyambut kemerdekaan, pada kebiasaan Tuan Haji Mohamed Sabu akan memberikan satu ceramah beliau mengenai konsep kemerdekaan. Tapi pada 2011 itu, ketika itu bulan puasa, beliau memberikan ucapannya. Beliau telah berceramah bersama dengan mantan Pesuruhjaya PAS Negeri Johor, iaitu Dr. Mahfuz, di Kampung Menorah, iaitu di Pulau Pinang. Dan dalam ceramah itu, beliau juga telah menceritakan sedikit tentang tragedi Bukit Kepong. Tapi dari perspektif beliau, tentang konsep kemerdekaan dan sebagainya. Tetapi ceramah itu telah dipolitikkan sebegitu rupa hinggalah apabila ada media, khususnya TV3 dan keputusan memainkan isu itu, ia berakhir dengan beliau telah didakwa di mahkamah. Jadi saya ingin menceritakan bagaimanakah beliau telah didakwa di mahkamah dan bagaimana penglibatan saya dengan perbicaraan itu. Ia bermula apabila dalam sekitar bulan Ogos 2011, ketika bulan puasa, di akhir-akhir bulan Ramadan, di mana beliau iaitu Tuan Haji Mohamed Sabu telah menelpon saya. Secara jujurnya pada itu saya tidak tahu apa yang berlaku lagi, dan saya pun tak tahu beliau telah berceramah di Kampung Menorah itu, dan saya tak tahu pun apa isi ceramah beliau. Tuan Haji Mohamed Sabu biasa menelpon saya. Bila dia menelpon saya, bagi saya itu satu perkara yang biasa. Tapi dia, antara soalan pertama dia tanya, dia panggil saya Hanifah, hang dah baca ke Keputusan Malaysia? Dan saya mengatakan kepada beliau, kata Abang Mat, nak dapat daripada mana aku Keputusan Malaysia ni? Ni bulan puasa, mana ada orang jual nasi lemak? Sebagai satu sindiran bahawa akhbar Keputusan Malaysia ni selalu menjadi bungkusan nasi lemak. Dia ketawa, dia kata cuba cari berita mengenai ucapan saya yang dia kata yang telah pun dimanipulate. Maka saya pun memula membuat carian di internet. Bila saya baca ucapan beliau itu, saya dapat sikit gambaran lah. Dan kemudiannya saya ada menelpon beliau dan saya menceritakan bahawa saya telah membacanya lah, dan saya dapat gambaran sikit lah. Dan dia telah menceritakan sedikit apa yang berlaku. Antaranya dia kata ada laporan polis buat kata beliau, dan beliau telah pun katanya akan dipanggil oleh pihak polis untuk disiasat. Tajuk berita di muka hadapan Keputusan Malaysia itu berkaitan dengan Mat Sabu yang berhormat dituduh kononnya menyokong penyerang Bukit Kepong, penyerang Balai Polis Bukit Kepong. Dan dalam laporan berita itu ditambah-tambah, antaranya dia kata Mat Sabu menyokong seorang yang berbangsa Cina yang menjadi ketua kepada serangan itu. Sedangkan dalam ucapan itu tidak langsung menyebut tentang mana-mana individu. Walaupun dia disebut Mat Indra, tapi cerita itu dengan erti kata lain dalam bahasa Inggeris di embellish. Embellish maknanya ditambah-tambah. Seperti yang saya kata tadi, dalam waktu itu saya tidak begitu memikirkan sebab ketika itu dalam mood raya dan juga dalam keadaan saya rasa kemungkinan tidak ada apa-apa akan berlaku seperti itu. Apatah lagi, saya memang tahu sangat Tuan Haji Mohamed Sabu biasa menceritakan perkara ini. Bukan kali pertama dia berceramah mengenai isu itu. Sebelum ini tidak pernah ada satu isu pun. Tetapi bila ada isu ni, saya rasa tidak ada apa-apalah. Diringkatkan cerita, pada hari raya ke tahun itu, boleh dikatakan tajuk mengenai Tuan Haji Mohamed Sabu ini dibincangkan di semua tempat. Ia menjadi isu yang hangat. Ia menjadi isu hangat kerana di samping Keputusan Malaysia, TV3 juga menyiarkan isu itu. Itu menjadikan isu terpanas. Dan saya masih ingat ketika hari raya, di mana-mana kita berjumpa dengan masyarakat, isu itulah menjadi maudhu ataupun perbincangan yang pertama. Maknanya secara mudahnya mereka menyerang Tuan Haji Mohamed Sabu. Hatta orang PAS sendiri, walaupun masa itu Tuan Haji Mohamed Sabu memegang jawatan dalam PAS, orang PAS sendiri pun tertekan dengan isu itu dan mereka merasakan bahawa setengah daripada mereka pun rasa mereka tidak bersetuju dengan Tuan Haji Mohamed Sabu. Dan saya ketika itu bila melihat isu semakin panas, mula merasakan bahawa mungkin ada sesuatu yang akan berlaku pada isu ini.
Direngkankan cerita, tidak lama selepas itu Tuan Haji Muhammad Sabu dipanggil oleh pihak polis untuk disuruh siasat di Pulau Pinang. Beliau telah bekerjasama dan beliau telah pergi ke balai polis tanpa kehadiran peguam, tetapi beliau ada beritahu saya bahawa Hanifah, kalau aku ditakdirkan kena dakwa, hang boleh jadi lawyer aku tak? Lebih kurang secara bahasa mudah lah. Saya cakap it's an honor. Saya kata satu penghormatan untuk saya mewakili you. Saya kata sir, it's an honor sir. Saya kata. Jadi saya mengatakan kepada beliau, saya bersedia untuk jadi peguam beliau. Dan secara mudahnya dia pun dibawa ke mahkamah. Pada hari yang dibawa ke balai polis, hari yang sama juga dibawa ke mahkamah untuk dibaca pertuduhan. Okey, jika kata saya diberitahu oleh Tuan Haji Muhammad Sabu, lebih kurang 1,000 lebih laporan polis yang dibuat ke atas beliau. Bila 1,000 dengan jumlah kuantiti yang banyak itu, saya dapat rasakan bahawa isu ini bukan lagi isu biasalah. Dan selepas itu, boleh katakan selepas ucapan Tuan Haji Muhammad Sabu tu, begitulah lebih kurang saya rasa tempoh yang agak lama juga isu dimainkan di media-media. Khususnya utusan Malaysia dan TV3. Mereka menyerang Tuan Haji Muhammad Sabu ni dengan serangan yang begitu agresif. Akibat daripada berita itu disensasikan sebegitu rupa, akhirnya Tuan Haji Muhammad Sabu telah pun antaranya diminta oleh setengah-setengah pihak untuk ditarik balik ke rakyatan dia. Diminta untuk dibuang ke luar negara. Hatta dia kata dicampak ke dalam Laut Selatan. Malahan rumah beliau hampir dibakar. Bukan hampir dibakar, dan dibakar pun. Tapi tidak boleh bakar sebab ada orang tersedah dan mereka dapat padamkan api itu. Anak dia dan dia sendiri pernah diugut untuk disimpan asid. Isteri dia pernah diserang dan dirompak dalam kereta. Banyak lagi dah demonstrasi di hadapan rumah beliau. Maknanya secara umumnya beliau diperlakukan begitu teruk oleh rakyat lah akibat daripada ucapan itu. Tetapi mengenali Tuan Haji Muhammad Sabu ini, saya kenal beliau agak lama. Beliau agak dalam masa muda dia cool lah, very cool sebab dia dah biasa. Tapi dalam isu ini dia agak tertekan juga sebab melibatkan keluarga. Bukan saja beliau tapi keluarga juga diperlakukan begitu rupa. Bila beliau dibawa ke mahkamah, saya hadir di mahkamah. Ketika itu bila beliau dibawa ke mahkamah, saya telah menghubungi dua orang peguam bela, iaitu Saudara Aminuddin Zulkifli yang berhormat sekarang ni, Muhammad di Perak, dan juga Saudara Nasar Han. Kedua peguam ini saya bawa bersama untuk jadi peguam dalam satu tim pasukan untuk membela Tuan Haji Muhammad Sabu. Kedua peguam ini juga akan rapat dengan saya. Dan pada masa itu semua kami ni daripada parti PAS. Tapi ketika itu kami bertiga turun ke mahkamah di Butterworth untuk proses. Biasanya proses pertama ni proses dipanggil dalam undang-undang proses sebutan kes, iaitu di mana pihak pendakwa akan bacakan pertuduhan dan kemudian dia akan tanya kepada OKT, iaitu Tuan Haji Muhammad Sabu, sama ada bersalah atau tidak bersalah, dan seterusnya akan ada proses dipanggil untuk menawarkan jaminan bil dalam bahasa Inggeris bil application. Dalam ketiga-tiga orang peguam ini, saya diminta untuk mengetuai pasukan itu. Maka saya pun mengetuai pasukan itu. Selepas dibacakan pertuduhan itu, Tuan Haji Muhammad Sabu memilih untuk mengaku tidak bersalah, plead not guilty dalam bahasa Inggerisnya. Maka biasanya mahkamah tanya kepada pihak pendakwa, adakah kamu ingin menawarkan jaminan? Sebab kesalahan Tuan Haji Muhammad Sabu ni dibawa kesalahan, dia dakwa di bawah section 500 Penal Code ataupun kanun kesalahan, iaitu kesalahan memfitnah, defamation, memfitnah orang yang telah meninggal dunia. Jadi kesalahan di bawah section 500 ini adalah kesalahan yang boleh dijamin. Dalam undang-undang ada kesalahan yang dipanggil kesalahan boleh dijamin, tidak boleh dijamin, bailable, non-bailable, satu lagi tidak langsung boleh dijamin langsung. Seperti kes yang serius lah. Jadi kes Tuan Haji Muhammad Sabu ni tergolong dalam kes yang boleh dijamin. Maka pihak pendakwa telah menawarkan jaminan. Cumanya dia telah menawarkan jaminan dengan jumlah yang begitu tinggi, iaitu RM50,000. Maka saya sebagai peguam bela kepada Tuan Haji Muhammad Sabu membantah. Alasan saya membantah, pertamanya saya kata jumlah ini terlalu tinggi, eksesif, melampau. Sebab fungsi jaminan ini hanya sekadar untuk memastikan orang kena tuduh, iaitu Tuan Haji Muhammad Sabu ni hadir ke mahkamah. Itu saja fungsi dia. Tidak bukan menghukum. Bila RM50,000 ni, dia seolah-olah berbentuk menghukum. Maka saya kata kepada magistrate, oleh kerana kita dibiarkan di mahkamah magistrate, tidak wajar untuk pihak pendakwa menggunakan perbicaraan ini untuk menghukum Tuan Haji Muhammad Sabu di peringkat ini lagi. Maka saya katakan tujuan bel ni semata-mata untuk memastikan beliau hadir di mahkamah. Dan beliau telah memberi kerjasama. Antaranya bila beliau dipanggil untuk memberikan keterangan di balai polis, beliau hadir. Dia begitu kooperatif, dia begitu kerjasama. Lepas tu saya rasa tidak ada juga permintaan daripada pihak pendakwa dia untuk meminta supaya pasport dia ditarik balik. Dalam bahasa undang-undang, dalam linggo undang-undang dipanggil, dia bukan flight risk, bukan risiko untuk melarikan diri.
Maka saya kata tidak wajar boleh dikenakan hukuman sebegitu rupa sampai tidak boleh digunakan jaminan yang tinggi RM50,000. Bila kita berhujah, pihak pendakwa berhujah, akhirnya mahkamah memutuskan secara mudahnya, mahkamah kata diturunkan kepada RM15,000. Pada saya ketika itu pun RM15,000 pun adalah satu kadar yang tinggi. Biasa kes macam itu dalam RM24,000 je. Paling kurang pun RM5,000 je. Malahan kadang-kadang boleh diberikan jaminan mulut je, tidak ada masalah. Tetapi pada kes ini ada elemen-elemen politik di sebalik kes itu. Maka beliau diminta untuk membayar jaminan RM50,000 dan juga RM15,000 tu adalah angka yang walaupun kita tidak memantas, bagi kita lebih baik daripada RM50,000. Maka akhirnya diselesaikan, iaitu kedua pihak bersetuju jaminan adalah RM15,000. Jadi fasa seterusnya adalah bagaimana nak mendapatkan duit RM15,000 itu. Sebab kami semua masa tu dalam parti PAS, kita boleh, Mak Sabu ni dikelilingi oleh, yang Mak Sabu ni dikelilingi oleh orang yang pengikut-pengikut dia orang-orang yang miskin. Ustaz Afin, petani, kan, pemandu teksi. Bukan saya kata mereka banyak tidak bukan orang yang ada harta. Maka ketika itu kami sedang berbincang macam mana dapatkan duit RM50,000 ni, RM15,000 tu. Harta RM15,000 pun kami rasa berat. Maka ketika itu kita boleh melancarkan apa dipanggil tabung jihad lah. Sebab masa tu kita dalam parti PAS, tabung jihad. Saya masih ingat kita dalam mahkamah tu kita telah ada yang keluarkan duit siling, ada yang keluarkan duit RM1. Malahan ada pihak polis yang bekerja di mahkamah itu pun ingin menderma. Tapi dia kata minta derma di tandas. Dia kata kami ada duit allowance makan. Dia kata tapi tak boleh bagi secara ni lah, secara direct. Dia kata boleh tak Cik Nifah hantar orang mana-mana ke untuk pergi ke bilik air, saya nak bayar. Okey, ada seorang kawan Muhammad Sabu yang agak berduit sikit lah. Dia ada berniaga, nama dia Saudara Nizam yang tinggal di Kedah. Dia keluarkan dalam mungkin RM10,000 ke apa. Dia keluarkan duit agak banyak juga lah sebagai penjamin, dan duit tambahan itu iaitu duit RM15,000 tu, katakan saya tak salah dikeluarkan RM10,000, RM5,000 tu kita buat derma lah. Peguam sendiri yang kami semua ni pun derma juga. Masa tu tidak lagi timbul lagi. Masa tu saya pun tak dapat lagi legal fees lagi. Dan sebenarnya untuk makluman para penonton, ketika saya membela kes Tuan Haji Mat Sabu ni, soal legal fees ni saya letak nombor 2 lah. Bukan saya kata buat Tuan Haji Mat Sabu tak bayar, ada juga dia kena dibayar lah, orang bayar. Dia panggil disbursement ni, bayaran untuk ni. Tapi kalau ikut betul skala legal fees kita tu, mungkin kita dapat kes yang lebih tinggi lagi lah. Tapi oleh kerana saya membela seorang, yang bagi saya seorang pejuang lah, maka saya tidak begitu memikirkan soal legal fees. Begitu juga apa yang berhormat Aminuddin dan juga Dr. Nasraf. Kita boleh katakan buat kes ini secara teknikal ni macam kes pro bono lah. Walaupun ada sikit bayaran-bayaran dibagi, tapi bayaran itu bukan bayaran yang betul-betul mengikut skala peguam lah, yang kita betul-betul charge kalau kita bela kes lain lah. Jadi apabila kita kumpul duit tu, akhirnya cukup lah dapat RM15,000. Kita bayar bil tu dan Mak Sabu dapat dibebaskan buat sementara lah, sementara kes. Selepas pembicaraan kes itu, selepas dibayar bil itu, maka mahkamah tetapkan tarikh satu lain. Ada tarikh lain, ada tarikh beberapa tarikh lah. Biasanya dalam kes jenayah ni dia akan tetapkan tarikh 3 tarikh, 4 tarikh yang dipanggil tarikh sebutan untuk membolehkan pihak pendakwa menyerahkan beberapa dokumen kepada pihak bela. Itu saya tak terangkan sangat lah. Tarikh sebutan ni memang tarikh yang bukan bicara, tarikh sebutan. Untuk memastikan kes tu dalam track. Dalam proses itu biasanya kita akan cakap ya hari minta lanjutan tu bil tu dilanjutkan sehingga tarikh sebutan yang lain. Katakan tarikh hari ini bicara, tarikh yang lagi 2 bulan lagi tarikh sebutan baru. Dalam tarikh itu beliau masih lagi dalam jaminan. Ketika itu tarikh itu dipanggil tarikh untuk pihak pendakwa memastikan dokumen-dokumen yang perlu diberi kepada pihak peguam bela diberikan. Itu berdasarkan ada satu requirement dalam section 51A Kanun Prosedur Jenayah, Criminal Procedure Code. Itu memang ada. Dah ada undang-undang CPC telah pun dipinda untuk memastikan pihak pendakwa menyerahkan certain dokumen kepada pihak peguam bela. Jadi proses itu berlaku lah. Begitu banyak dokumen diserahkan kepada kami, sebab dokumen-dokumen yang melibatkan yang ada di pihak arkib negara, sebab dia melibatkan soal-soal tahun 51 punya kes. Maka dokumen-dokumen yang melibatkan laporan polis daripada tahun 51, laporan penyiasatan yang melibatkan almarhum Tuan Haji Mat Indra pun dimasukkan dalam dokumen itu untuk diserahkan kepada pihak peguam bela. Jadi kami berhadapan dengan satu kuantiti, satu kotak dokumen yang begitu banyak oleh pihak pendakwa. Maka saya sebagai ketua peguam kepada kes itu telah mengadakan mesyuarat secara tak langsung dengan pihak peguam bela, iaitu Tuan Haji Aminuddin, iaitu Yang Berhormat, dan juga Nasraf. Kami mengadakan pertemuan untuk membincangkan strategi macam mana nak menjalankan pembicaraan ini. Walaupun kami tiga-tiga ni peguam, tetapi kami ni bukan peguam korporat. Kami ni boleh katakan peguam jalanan, street lawyers. Maka biasanya saya sendiri bertiga ni, kami bertemu berbincang dalam kedai kopi je. Kedai mamak. Paling selesa sikit mungkin dekat
Sikit resipi. Masa tu saya ingat kita bincang di sikit resipi di Gombak ni lah. Maka kita akan bawa dokumen-dokumen. Contohnya bawa dia panggil statute mana undang-undang lah. Statute orang panggil dalam bahasa undang-undang statute. Akta-akta tu statute. Dan juga kadang-kadang bawa juga buku undang-undang, legal report, Malaysia Law Journal ke apa, dan beberapa buku yang lain lah. Jadi kami gunakan meja di sikit resipi tu ataupun di kedai mamak tu, kita tempah satu meja yang agak besar lah untuk kami bincang lah. Minum kadang tertarik je, tapi kita gunakan untuk berbincang. Sebab kami memang peguam yang kata orang habis santai. Setiap dia berjumpa pun tak ada pakai kot apa pun. Dari sini pakai seluar jeans, pakai t-shirt, kadang pakai sandal je. Lagipun kita mewakili peguam, anak guam yang bukan kaya pun. Selalu defisit lah daripada surplus, daripada defisit. Tapi kami seronok, kami amat bahagia mewakili Tuan Haji Mat Sabu ni. It's an honor saya kata. Okey, apabila kita dah berbincang itu, kita rasakan bahawa ada beberapa kelainan dalam kes ini. Ada beberapa keunikan dalam kes ini. Pertamanya, for the first time, untuk kali pertama, kes mengenai sejarah dibicarakan. Sebab kes ini melibatkan sejarah, penafsiran sejarah. Lebih tepat, penafsiran sejarah. Iaitu jadi Bukit Kapung ini, kata menurut Tuan Haji Mat Sabu, yang menyerang itu adakah mereka ini pengkhianat kepada negara, iaitu yang dikatakan komunis ini, sebagai atau pihak Mak Indra ni, adakah mereka ini dalang ataupun mereka ini adalah penentang penjajah, kan? Jadi itu isunya. Bagi Tuan Haji Mat Sabu, dan sebenarnya pendapat Tuan Haji Mat Sabu ni juga dikongsi oleh ramai para sejarawan pun. Tetapi Tuan Haji Mat Sabu mengatakan yang menyerang Bukit Kapung itu, dalam ucapan dia kata itulah sebenarnya pejuang. Bukan bermakna dia merestui berlakunya kes itu menyebabkan ada kematian, tetapi dia mengatakan dari segi konteks sejarah, dia katalah mereka pejuang, mereka penentang penjajah. Sebab ketika itu, bagi Tuan Haji Mat Sabu, mereka yang bertugas di Bukit Kapung itu adalah dikira sebagai polis daripada pihak British, bukan polis masa itu belum merdeka lagi. Itu pandangan Tuan Haji Mat Sabu. Dan pandangan itu juga dikongsi oleh ramai orang. Tetapi mereka tidak menunjukkan isu, tapi mereka menunjukkan Tuan Haji seolah-olah menyokong komunis. Mereka tidak menunjukkan Tuan Haji Mat Sabu bercakap dalam fakta sejarah, tapi mereka lebih menyatakan Tuan Haji Mat Sabu seolah-olah memfitnah orang-orang yang telah pun dibunuh ketika berlaku tadi itu. Tadi itu memang tadi yang menyedihkan. Tetapi kita kena lihat daripada sudut lain bagi Tuan Haji Mat Sabu. Jadi kami merasakan tafsiran sejarah ni, kalaupun salah, tidak boleh dibicarakan di mahkamah. Sejarah ni tertakluk kepada penafsiran ni tertakluk pada betul atau salah. Sebab dalam negara kita tidak lagi satu akta seperti di Perancis, iaitu akta di mana kalau sesiapa yang mempertikaikan Holocaust, ramai orang Yahudi, boleh dikenakan tindakan jenayah. Seperti berlaku daripada seorang yang bernama, seorang orang Islam, asalnya orang Yahudi, iaitu Profesor Garudi. Dia Islam lah, walaupun dia asal orang Yahudi, dia pun Islam. Dia pernah dibicarakan di Perancis, dia orang Perancis, kerana dikatakan mempertikaikan isu Holocaust ini, pembunuhan ramai-ramai lah, macam genocide yang berlaku pada orang Yahudi. Di peringkat antarabangsa pun ada dua version. Ada kata pembunuhan itu tak berlaku, ada kata pembunuhan itu berlaku. Jadi ini tafsiran. Tetapi oleh kerana di Perancis ada satu undang-undang, siapa yang mempertikaikan Holocaust itu dibicarakan sebagai kes jenayah, maka orang itu boleh didakwa. Seperti berlaku pada Profesor Garudi itu lah. Di Malaysia tak ada. Di Malaysia ada banyak negara tak ada. Jadi di Malaysia, oleh kerana Malaysia tidak ada, maka bagi saya lah, bagi kami sebagai peguam Muhammad Sabu, kami merasakan kes ini tak boleh dibicarakan. Dalam undang-undang dikata kes non-justiciable, tidak boleh diadili. Non-justiciable ni satu prinsip yang memang terkenal dalam undang-undang. Bagi contoh baru-baru ni di Melaka kan, apabila YB Adli dan juga beberapa kawan dia cuba membawa ke mahkamah mempertikaikan, iaitu pengisytiharan Parlimen DUN Melaka dibubarkan. Maka dia telah bawa kes itu di mahkamah, dan mahkamah mengatakan bahawa persiaran pembubaran oleh TYT di Melaka itu tidak boleh diadili oleh mahkamah. Nasibah lah. Akhirnya kes itu kalah, dan sekarang berlaku ni pihak raya. Itu juga kes sejarah. Kes sejarah bagi saya, dia patut dibincangkan dalam pentas akademik, bukan dibincangkan dalam pentas mahkamah. Maka kami berpendapat kita perlu bawa ke mahkamah satu usul untuk mencabar kesahihan perbicaraan ini, kesahihan pertuduhan itu. Adakah boleh pertuduhan ini dibicarakan di mahkamah? Oleh kerana kes ini dibicarakan di mahkamah session untuk mempertikaikan, untuk mengatakan pertuduhan ini patut diketepikan, saya kena buat permohonan itu di mahkamah tinggi. Mahkamah tinggi ada kuasa untuk mengisytiharkan pendakwaan itu tidak sah.